Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini insya-Allah kita sambung pengajian kita dalam kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi kita dalam bab iaitu nawaqidul wudu. Bab pada menyatakan perkara yang membatalkan wudu. Kita dah bahas beberapa hadis dan insya-Allah pada malam ini kita sambung hadis yang ke-9 dari bab nawaqidul wudu, muka surat 29. Qala musannif rahimallahu nafa'ana bi ulumihi wa ulumikum fid darain. Qala wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam atawaddau min luhumil ghanam qala in syi'ta qala atawaddau min luhumil ibil akhrajahu Muslim qala na'am akhrajahu Muslim. Yang bermaksud diriwayatkan daripada Jabir bin Samrah radhiyallahu an bahwasanya seorang lelaki telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah saya ambil wudu daripada makan daging biri-biri? Sabdanya, jika engkau kehendaki. Katanya, adakah jika engkau kehendaki? Katanya, iaitu dia tanya lagi, adakah mengambil air sembahyang daripada makan daging unta? Sabdanya, ya, telah dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ini ada perbahasan ulama. Yang pertama berkaitan makan daging ghanam. Ghanam ni dalam ni ditulis biri-biri. Kalau ghanam sebenarnya lebih kepada kambing. Kalau biri-biri syah. Kalau syah iaitu biri-biri. Kalau ghanam ni biasa kambing kecil. Syah ni kambing besar. Jadi biri-biri ni bahasa Arab biasanya digunakan syah. Kalau ghanam ni lebih kepada kambing. Beza sikit, biri-biri ni dia bulu tebal sikit. Jadi siapa yang makan daging kambing ataupun biri-biri, sahabat tanya kepada Rasulullah, perlu ambil wudu ke? Nabi kata, kalau kamu nak ambil wudu, persilakan. Kalau kamu tak nak ambil, tak apa. Jadi ijma' ulama' menyatakan makan daging biri-biri ataupun unta tidak batal wudu. Makan daging biri-biri ataupun kambing, saya silap, kambing ataupun biri-biri tidak batal wudu. Ini adalah ijma'. Lalu sahabat tanya lagi berkaitan tentang daging unta. Daging unta ikhtilaf ulama. Yang pertama Imam Syafi'i, di mana Imam Syafi'i menyatakan hadis ini wal haditsani imma mansukhani bi hadithi innahu kana akhirul amrayni minhu sallallahu alaihi wasallam adamul wudu mimma massatin nar. Yang bermaksud hadis ini telah dimansukh dengan hadis bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebut tiada wudu daripada apa yang tersentuh dengan api. Maksudnya, apa yang dimaksudkan nasikh mansukh? Nasikh mansukh ini adalah pinda. Dalam hadis pun ada dan Al-Quranul Karim pun ada. Sebagaimana kita sebut dalam Al-Quranul Karim ada pemindahan hukum. Contohnya tentang hukum arak. Peringkat awal ditanya kepada Rasulullah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir
qul fihima ismu, ditanya kepada kamu tentang yas'alunaka 'anil khamr, tentang arak dan juga judi. Lalu Allah menjawab, katakanlah padanya ada keburukan dan ada kebaikan. Pada awalnya tidak diharamkan. Lepas tu datang lagi. Selepas itu ayat yang seterusnya, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang beriman, jangan kamu menghampiri solat ketika mana? Ketika kamu mabuk. Maksudnya, kalau nak minum arak boleh selepas semayang. Kalau minum arak masuk semayang tak boleh. Sebab apa? Pernah sahabat minum arak, tengah-tengah mabuk semayang, baca qul ya kafirun a'budu ma ta'budun. Katakanlah orang kafir, aku sembah apa yang kamu sembah. Dia buang la tu. Sebab apa? Dia mabuk. Maka turun ayat tadi. Lepas tu Umar menyatakan lagi dari Ahmad, Allah mubayyin lana fil khamr syafiyan bayinan syafiya atau kama qala nabi atau kama qala, wahai Allah, terangkanlah kepada kami tentang hukum arak ini yang nyata jelas. Barulah sampai ayat innamal khamru wal maisir wal ansabu azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Sampai ayat ini, barulah ayat-ayat yang dua yang saya baca sebelum ini dipinda, tak dipakai dah hukum. Walaupun kita jumpa ustaz, ada yang Quran kata nak boleh minum arak tapi jangan mabuk ketika semayang. Ayat itu telah dipinda. Macam tu juga Imam Syafi'i kata ayat hadis yang kita baca ni telah dipinda dengan hadis ini, iaitu Nabi sebut adamul wudu mimma massatin nar. Tidak perlu ambil wudu, tiada perlu mengambil wudu daripada apa yang tersentuh dari api. Maksudnya daging kambing ke, daging unta ke, daging lembu ke, daging kuda ke, apabila kita makan tak perlu ambil wudu. Ini adalah mazhab Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal, mereka menganggap hadis ini sahih kerana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis sahih. Dalam Imam Muslim meriwayatkan hadis ini, maka Imam Ahmad mengambil hadis ini. Adapun Imam Asy-Syafi'i menyatakan hadis ini telah dipinda oleh hadis yang diriwayatkan oleh akhraju arba'ah, iaitu Ibn Hibban dan yang lain, imam-imam yang empat. Jadi Imam Ahmad menyatakan hadis ini sahih, lalu Imam Ahmad berpegang berdalilkan kepada hadis ini. Jadi siapa yang bermazhab kepada Imam Ahmad, iaitu mazhab Hambali, maka makan daging unta batal wuduknya. Siapa yang bermazhab Imam Syafi'i, makan daging unta tidak batal, tetapi disunatkan untuk mengambil wuduk. Istihabah saja, bukan ijab, bukan wajib, tapi sunat ambil wuduk. Jadi kalau makan daging unta tak batal wuduk dalam mazhab Syafi'i. Ada soalan berkaitan dengan hadis ini? Jadi yang pertama, hadis ini menyatakan berkaitan tentang ghanam, iaitu kambing ataupun biri-biri. Ijma' ulama' menyatakan tidak batal. Adapun unta, ikhtilaf. Yang pertama, Imam Ahmad menyatakan batal, Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i menyatakan tidak batal. Berdasarkan dalil yang kita baca tadi, hadis ini adalah telah dipinda, telah dinasikh, telah dimansukhkan. Hadis yang seterusnya, hadis yang ke-10, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghassala mayitan falyabtasil wa man hamalahu falyatawadda. Akhrajahu Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidzi wa hasanahu wa qala Ahmad la yasihhu fi hadzal bab syai'un. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa telah memandikan mayat
maka hendaklah ia mandi, dan siapa yang menyentuhnya maka iaitu membawa menyentuhnya maka hendaklah ia mengambil air sembahyang. Dalam bahasa Arab hamala, hamala bukan sentuh, hamala memikul, membawa. Dalam terjemahan ni serata menyentuh, menyentuh massa ataupun lams. Terjemahan dia agak tu sedikit tukar daripada menyentuh kepada hamal. Hamala ni adalah membawa, memikul. Memikul jenazah, hendaklah mengambil air sembahyang. Telah dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Nasa'i dan Tirmizi, mengatakan hadis ini hadis hasan, darjah dia hasan, dan telah berkata Imam Ahmad menafikan tiada sah pada bab ini akan sesuatu. Perbahasan ulama. Yang pertama, dalam hadis ini Nabi SAW menyatakan barang siapa yang memandikan mayat jenazah, hendaklah dia mandi. Sebagaimana kita ketahui, mandi jenazah hukumnya adalah wajib. Dan sebagaimana kita sebut, kaedah kita memahami hadis, apabila kita jumpa fi'lul amr yufidu ilal wujub. Kalau kita jumpa fi'il amar, falyaqtasil, hendaklah dia basuh. Kata perintah, kata suruh. Yufidul wujub, menunjukkan perkara itu wajib. Seolah-olah Nabi menyuruh wajib untuk berwudu, untuk mandi. Di antara Imam Syafi'i menyatakan, diriwayatkan mazhab Syafi'i, dan juga termasuklah Imam Ahmad menyatakan hadis ini mansukh juga, telah dipinda, telah tidak pakai lagi hukumnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi an Ibnu Abbas annahu sallallahu alaihi wasallam qala laisa alaikum fi ghusli maitikum ghusl wa idza ghasaltumuh wa inna maitakum yamutu tahiran wa laisa binajasin fahasbukum an taghtasilu aydikum. Maksudnya hadis ini dikeluarkan oleh Hakim dan Baihaqi. Hadisnya ada di isnadu hasan. Maksudnya tidak diwajibkan ke atas kamu dalam memandikan mayat, kamu kena mandi. Maksudnya tidak diwajibkan ke atas kamu apabila kamu mandi jenazah, kamu kena mandi. Dan inna maitakum, sesungguhnya jenazah di kalangan kamu adalah dia mati dalam keadaan suci, sebagaimana kita bahas dalam bab Allahumma shalli Muhammad, dalam bab najis. Jenazah mayit bukan najis, jenazah manusia tidak najis. Adapun bangkai daripada manusia ada yang najis, kecuali ikan. Yang kita bahas baru ni, kecuali ikan, bangkai ikan tidak najis, dia halal. Adapun selain daripada manusia, ikan tadi adalah najis. Kerana manusia ini, sebagaimana hadis menyatakan, sesungguhnya jenazah di antara kamu tahiran, suci, walaisa binajasin, dia bukanlah najis, maka tak perlulah mandi. Kita mandikan jenazah, tidak wajib mandi. Hadis ini telah dipinda dengan hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan Ibnu Hakim. Jadi dalam mazhab Syafi'i, Imam Ahmad menyatakan orang yang memandikan jenazah disunatkan sahaja. Disunatkan dia mandi setelah mandi jenazah. Katakanlah saya mandikan jenazah. Setelah saya mandikan jenazah, disunatkan ke atas saya mandi sunat disebabkan mandi jenazah, bukan wajib. Ini adalah mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Habis hadis Ustaz, hadis ini yang kita baca tadi adalah mansukh, telah dipinda. Pada peringkat awalnya adalah begitu hukumnya. Pada awalnya, siapa yang mandikan jenazah wajib ambil wudu, mandi, lalu dipinda. Dan siapa yang memikul, membawa jenazah, batal wudunya. Hadis ini juga dipinda
Sebagaimana hadis yang kita baca tadi, tidak perlu kalau ni hanya membasuh tangan saja. Nabi sebut fahas bukum antaghsilu aidikum, memadailah kamu hanya basuh tangan kamu, maka tidak wajib. Sebagian ulama menyatakan boleh kita tajdid atas dasar sunat, bukan wajib. Ini di antara mazhab Imam Syafi'i. Tidak batal wudu apabila kita mandikan jenazah dan kita membawa jenazah, tidak batal wudu. Adapun hadis yang kita baca dalam hadis ini semuanya adalah hadis mansukh yang telah dipinda ataupun dah tak pakai hukumnya. Di antaranya Imam Ahmad mengambil kalau makan daging unta batal. Imam Syafi'i kata ayat hadis ini telah dipinda. Dan ayat mandikan jenazah wajib mandi, Imam Syafi'i pun kata pinda dengan hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi. Jadi pandangan yang menyatakan wajib mandi itu adalah pandangan yang lemah, sebagaimana telah berkata Al-Khutubi, tiada aku ketahui daripada fuqaha yang mewajibkan mandi dari sebab memandikan mayat, dan tiada batal air sembahyang dari sebab menyentuhnya, iaitu jentuh jenazah. Ini adalah pandangan Imam Qurtubi. Jadi dalam mazhab Syafi'i sendiri menyatakan tidak batal. Jadi orang yang mandikan jenazah, membawa jenazah, tidak batal wudunya dalam mazhab Syafi'i. Adapun hadis ini adalah telah dipinda berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Maka itulah jawapannya. Kalau kita jumpa hadis ini, kita faham hadis ini adalah telah dipinda. Kalau tuan-tuan ada pen boleh catat, hadis ini telah dipinda. Dekat atas tu tulis di mansukh, telah dipinda. Kalau kita dalam perlembagaan ada pindaan, contohnya dalam banyak dalam perlembagaan ada pindaan-pindaan, dibuang dan sebagainya, maka itulah yang dinamakan, itu perumpamaan dalam Al-Quran ada, itu dinamakan nasikh mansukh. Nasikh tu yang meminda, mansukh tu yang kena dipinda. Hadis ini mansukh, dipinda. Nasikhnya kemaluan dia. Okey, soalan bagaimana kita hukum kita mandikan jenazah, kita sentuh kemaluan jenazah. Sebab kita mandi, kita akan tekan perut dan sebagainya, sentuh. Dalam bab bawah ini kita sebut hadis yang menyatakan berkaitan tentang sentuh kemaluan, sebagaimana Nabi sebut man masa dzakarahu falyatawadda, siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah mengambil wudu. Hadis ini menunjukkan menyentuh kemaluannya. Jadi perbahasan ulama sama ada menyentuh kemaluannya ataupun menyentuh kemaluan orang lain, wajib ambil wudu. Persoalan sentuh kemaluan mayat dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana kita bahas bawah ni, tak perlu. Tak perlu. Termasuklah sigar, kanak-kanak kecil, tak perlu. Dua tu, mayat dan kanak-kanak, baby, bayi, wanita, ibu-ibu, ada anak. Jadi anak kencing ataupun berak, jadi kita akan basuh. Betul tak? Nak datang masjid ni, anak buang air besar pula, jadi bersihkan dia, gunalah tangan sentuh kemaluan dia. Batal tak wudu? Dalam mazhab Syafi'i kata tak. Abu Hanifah memang tak. Abu Hanifah sentuh sendiri pun tak batal. Sebab dia apa kata apa? Semuanya anggota sama, dipegang pada hadis yang sebelumnya. Kalau tuan-tuan lihat hadis yang nombor 6 tu kan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Ali, katanya ditanyakan kepada Rasulullah apabila disentuh, qala ar-rajulu yamassu dzakarahu fi shalah alaihi alwudu. Ditanya kepada Rasulullah, seorang lelaki sentuh kemaluannya ketika dia sembahyang, adakah wajib bagi dia ambil wudu? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu jawab, la innama huwa
bid'atun minka. Jadi Nabi SAW sebut tak, bahawa dia adalah sebahagian daripada anggota kamu. Maksudnya sentuh tangan, sentuh kemaluan, sama je, dia adalah anggota kamu, tak batal. Jadi ini mazhab Abu Hanifah. Ada pun mazhab Syafi'i lain. Mazhab Syafi'i pegang kepada hadis yang diriwayatkan oleh Busrah, menyatakan man massa dzakarahu falyatawadda, siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah ambil wudu. Cuma persoalan kat sini, sentuh kemaluan orang lain dalam mazhab Syafi'i kata ia batal apabila dia hidup. Mayat tak. Sentuh binatang dalam mazhab Syafi'i kata tidak. Sebahagian ulama menyatakan apabila bersama syahwat batal. Sentuh, lepas tu dia rasa steam, rasa naik gairah, lain macam je kan. Sebahagian pandangan menyatakan batal. Ala kulli hal, dasarnya sentuh kemaluan binatang tak batal, mayat tak batal, termasuk kanak-kanak, dan termasuk kemaluan yang terputus yang kita bahas sebelum ini. Ada aksiden, takdir na'udzubillah, orang tu kena dalam trailer ke apa ke, terkecai anggota dia. Kita ni sebagai doktor, kutip katakanlah, ataupun kita sebagai sukarelawan bantu, takut kereta lain datang langgar ke, kita alihkan. Kita nak datang sembahyang, alihkan, pegang-pegang, ni rupanya kemaluan rupanya. Jadi batal tak? Anggota yang terputus. Ini pun ikhtilaf ulama, kebanyakan boleh katakan cari kesimpulannya tidak batal. Memang benda ni adalah ikhtilaf ulama. Ada sebahagian menyatakan batal. Ala kulli hal, dalam mazhab Syafi'i menyatakan macam tu. Ada soalan? Jadi perkara ni kita dah bahas berkaitan hadis yang sebelumnya. Hadis yang seterusnya, hadis yang ke-11. Wa an Abdullah ibn Abi Bakrin radhiyallahu anhuma anna fil kitabil ladzi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Hazm an la yamassal Qur'ana illa tahirun, rawahu Malik mursalan wa wasalahu an-Nasa'i wa Ibn Hibban Muhammad Ma'lul. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abi Bakrin radhiyallahu anhuma bahwasanya di dalam surat yang ditulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Amr bin Hazam, bahwasanya tiada menyentuh Al-Quran melainkan orang yang suci. Diriwayatkan oleh Imam Malik sebagai hadis mursal, dan mewasalkan Nasa'i dan Ibnu Majah. Kata Ibnu Hajar, ia hadis ma'lul, artinya buruk. Yang pertama, hadis ini menceritakan tentang hukum menyentuh Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, perbahasan ulama dalam Imam Syafi'i menyatakan wajib siapa yang hendak menyentuh Al-Quran mashaf, wajib kena ada wudu. Kita kena beza mashaf dengan buku terjemahan ataupun tafsir, tak sama. Yang dimaksudkan mashaf dekat sini, Al-Quran adalah yang lengkap 30 juzuk, dan kata-kata Allah itu, Al-Quran itu melebihi kata-kata yang lain. Contoh kalau kitab terjemahan, tafsir terjemahan, bimbingan Rahman ke apa ke sebagainya, itu dinamakan kitab terjemahan ataupun Al-Quran terjemahan. Maka dia tak termasuk dalam perbahasan. Dia dianggap sebagai kitab. Macam contohnya kitab hadis ni, ada tak ayat Quran? Mungkin ada dalam tu 1-2 ayat. Kitab-kitab lain ada ayat Quran. Adakah dia dinamakan Quran? Tak. Dinamakan kitab dan sebagainya. Ada dalam Quran? Ya, ada ayat Al-Quran. Macam buku kitab surah Yasin, satu surah. Bila diasingkan, ya dia masih Al-Quran, tapi hukumnya tak sampai dalam hukum Al-Quran Karim Mashaf yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan ni dalam mazhab Syafi'i,
sentuh Al-Quran wajib kena ada wudu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuhnya melainkan orang yang suci. Dalam mazhab Syafi'i kata Al-Quran Karim. Cuma perbahasan ulama ada sebahagian menyatakan dekat situ adalah dekat situ kembali kepada Jibril dan sebagainya. Yang kita ambil dekat sini dalam mazhab Syafi'i menyatakan wajib siapa nak sentuh Al-Quran suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Imam Ahmad menyatakan la yamasal Quran illa tahir. Dekat sini tahir an janabah. Imam Ahmad Hambali dia berpandangan suci daripada hadas besar, bukan suci daripada hadas kecil. Maksudnya walaupun dalam keadaan tidak ada wudu boleh sentuh Al-Quran, kerana dia kata tahir an janabah, daripada junub, daripada hadas besar, hadas akbar, hadas besar. Adapun hadas kecil boleh. Ini adalah pandangan Imam Ahmad. Jadi mazhab Imam Ahmad, sentuh Al-Quran tidak ada wudu pun boleh. Jadi dia boleh pegang. Tu tuan-tuan kadang-kadang lihat orang Arab kadang-kadang dia sentuh Quran je tak ada wudu ke apa. Dia adalah mazhab lain. Kalau mazhab Syafi'i wajib kena ada wudu. Maksudnya kalau nak sentuh Al-Quran, nak baca Al-Quran, kena ada wudu baru boleh pegang. Kalau tak ada wudu tak boleh. Ustaz, saya ada iPad, iPhone, NEI, apalah II kan, zaman sekarang teknologi kan. Jadi dalam tu ada Quran, ada mushaf. Jadi saya nak baca Quran, kena ada wudu ke? Saya nak pegang handset tu, tak ada wudu, dosa ke? Okay. Perbahasan ulama, semua software Al-Quran yang ada dalam handphone ke, laptop ke, apa ke, PC ke, kita pegang alat tu tak dinamakan Al-Quran alat tu, dan tak wajib kita ada wudu. Contoh, kita ada handset, dalam handset kita ni adanya Al-Quranul Karim. Kita buka Al-Quran, kita pegang, wajib tak ada wudu. Sedangkan hadis ni menunjukkan kena ada wudu. Dan dalam mazhab Syafi'i wajib kena ada wudu apabila sentuh Al-Quran. Jadi sekarang ni dalam ada ayat Quran, kita pegang dia, wajib ada wudu tak? Ulama menyatakan tidak. Ini ada perbahasan, kerana ini tidak dinamakan mushaf. Ini tidak dinamakan mushaf. Walaupun dalam ini adanya ayat Quran tetapi tidak ada mushaf, tidak dinamakan mushaf. Kalau kita buka akan jumpa skru dan sebagainya, bateri dan sebagainya, maka tidak dinamakan mushaf. Adapun Al-Quranul Karim itu dinamakan mushaf. Ini tidak. Dalam tu ya ayat itu ayat Quran, tetapi ini tidak dinamakan mushaf. Maka pegang tidak perlu ada wudu. Kalau nak ambil wudu itu lain cerita, tapi dari segi hukumnya tidak wajib ada wudu dalam pegang handset ada Al-Quranul Karim. Ustaz, kalau macam tu, kalau saya bawa masuk tandas macam mana? Kalau nak bawa masuk tandas, sekiranya katalah kita buat screen, wallpaper kita, background kita tu ada ayat Al-Quranul Karim, ada kalimah Allah dan sebagainya, kita bawa dalam keadaan on, maksudnya nyalakan dia punya gambar tu, kalimah Allah keluar, maka diharamkan, kerana nama-nama Allah tak boleh dibawa masuk tandas. Lagi-lagilah ayat Quran dan sebagainya tak boleh. Jadi cara macam mana? Off kan. Bila kita off kan, kalau nak buka jumpa skru, jumpa apa, buka ayat Quran. Kalau handset, kalau kita kata ini hukum ni seperti mushaf, seperti Quran, tak boleh bawa masuk tandas. Tak boleh orang janabah, perempuan dalam keadaan uzur tak boleh pegang dan sebagainya. Menjadi rumit handset, maka tak, ini dinamakan handset. Ya, ayat itu ayat Quran, tetapi dia tidak dinamakan mushaf. Macam orang hafiz, dalam dada dia ada Al-Quran, dia masuk tandas, boleh tak? Boleh, tak apa, boleh masuk, tak ada masalah. Dalam dada dia ada Quran, boleh, tidak ada masalah. Tapi bila dibaca Quran, Al-Quran tu dibacakan, ditartilkan, maka tak boleh masuk tandas. Macam juga handset,
apabila Al-Quran ni ada dalam handset ni, tapi bila Al-Quran itu dinyalakan, dikeluarkan softwarenya, ada terpapar dalam skrin, maka tak boleh bawa masuk tandas, kerana dianggap sebagai Al-Quran. Helaian tu adalah jangan bawa masuk Quran dan tandas. Jadi kalau nak masuk kena off. Dan begitu juga orang yang letak ringtone, nada deringan, boleh, tak ada masalah nak letak ayat Quran ke sebagainya, tapi pastikan masuk tandas silent. Kalau tak, nanti dalam tandas baca Quran nanti. Dalam tandas orang buat panggilan, baca Bismillahirrahmanirrahim dalam tandas. Siapa pula baca Quran dalam tandas? Dengar suara bukan main sedap macam Sudais. Jadi fitnah dan sebagainya, maka tak boleh. Kalau kita nak letak deringan Al-Quran, boleh, dengan syarat kita kena jagalah dalam tandas, silent dan sebagainya. Jadi ini perkara kena tahu. Jadi Al-Quran Karim dalam mazhab Imam Syafi'i wajib, kalau nak sentuh kena ada wudu. Imam Ahmad menyatakan illa tahir anil janabah, daripada hadas besar. Ada pun hadas kecil tak. Ada pun Imam Syafi'i tahir anil janabah dan hadis asghar, hadis yang kecil, daripada tak ada wudu pun wajib kena ada. Ini adalah dalam mazhab Syafi'i. Ya. Nama Allah kita letak di belakang. Dia sebenarnya tidak ada dalil secara khas. Kalau kita buka kitab pun, ada tak cerita tentang iPad, hadis Nabi cerita tentang telefon, skrin apa, tak ada. Memang tak ada jumpa. Cuma dekat situ ulama menyatakan boleh kita kiaskan. Contohnya ulama membahaskan cincin Rasulullah, yang mana Rasulullah pakai Allah, Rasul, Muhammad. Asal bacanya daripada bawah, Muhammad, Rasulullah. Kebanyakan hadis melarang jangan menyamai Rasulullah. Sebagai ulama menyatakan dilarang ketika Rasulullah hidup. Selepas Rasulullah wafat, sebagai ulama menyatakan boleh. Jadi benda ni ikhtilaf. Sekiranya orang yang pakai cincin seperti itu, dia boleh pusingkan. Jangan zahirkan kalimah Allah tu, terbalikkan, digenggamkan. Jadi saya boleh katakan, bukan maksud saya menyatakan boleh pakai cincin yang ada Muhammad Rasulullah. Benda ni ikhtilaf. Sekiranya orang yang berpegang kepada pandangan yang kata boleh dipakai, bila dia dah masuk tandas, macam mana kaedahnya? Kena pusingkan dan genggam masuk tandas. Dan nisbah kepada handset kita kiaskan, offkan dia. Maksud saya, skrin hitam macam ni. Kalau nak buka, jumpa skru lah. Bukan jumpa skru, jumpa sepanah bateri dan sebagainya. Masuk, tak apa. Walaupun ustaz, ni ada Quran 30 juzuk ni dalam ni, masuk dalam kocek belakang pula, dosa haram tak? Tak. Sebab ini bukan mushaf. Kecuali kita nyalakan tengah-tengah tu, tu kita bijak, seolah-olah kita menghina. Boleh faham maksud saya? Kita bukakan dalam handset kita ni ada kalimah Allah, dan kita bijak dia, itu lain. Berlainan kita bijak handset saja, itu lain. Jadi kalau soalan tadi, kalimah Allah tu dinyalakan masuk dalam handset, maka seolah kita tidak menghormati. Kalau nak kaedah ni macam mana? Offkan, letak. Yep. Hadis ni cara zahirnya jangan sentuh. Sebagian pandangan, ni bukan Imam Syafi'i, Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i, sebagian mereka berpandangan yang boleh pakai sarung tangan ataupun alas ke, pegang. Dan ada pandangan Syafi'iyah juga, dalam mazhab Syafi'i itu sendiri menyatakan jangan buat macam tu, seolah-olah benda tu seolah macam najis. Maksudnya kita geli pakai macam tu. Jadi ini adalah pandangan ulama. Ada sebagai ulama yang menyatakan boleh, ada sebagai ulama kata jangan. Jadi ala kulli hal, cara dasarnya Nabi larang sentuh Al-Quran apabila tidak ada wudu. Dan afdalnya ada wudu. Dalam mazhab Syafi'i wajiblah ada wudu. Kalau kita nak, contoh saya bagi tahu, kita jumpa Al-Quran terjatuh dan sebagainya, tak pula kita kata jap pergi ambil wudu dulu, datang balik. Dalam keadaan macam ni dia anggap sebagai darurah, kita boleh angkat, tak apa. Al-Quran contohnya kita jalan-jalan ataupun almari ke jatuh,
kita boleh angkat walaupun tak ada wudu, tak ada masalah. Ini dia sebahagian untuk mentakrim, menghormat Al-Quran. Kita nak jaga dia, tak ada masalah walaupun tak ada wudu. Ataupun kita jalan tak ada wudu, kita jumpa helai mushaf dan sebagainya koyak dalam longkang dan sebagainya, ataupun dalam jalan dibijak dan sebagainya, kita boleh ambil walaupun tak ada wudu, kita boleh ambil. Kerana untuk memuliakan Al-Quranul Karim. Tak ada masalah. Yep. Al-Quran nak Al-Quran yang nak dipupuskan. Contohnya helaian dan sebagainya, adakah perlu ada wudu ataupun tidak? Sebagaimana yang kita bahas tadi, maksud Al-Quranul Karim, dia masih dikirakan ayatul Quran, masih ayat Quran. Memang kaedah dalam mazhab Syafi'i sentuh Quran ada wudu. Jadi dalam persoalan kalau helaian, selai, dulai, macam saya sebut tadilah, kalau atas dasar kita terjumpa tepi jalan dan sebagainya, kita ambil, tidak ada masalah. Tapi ni memang dalam tu ada Quran yang dah uzur dan sebagainya, kita nak bakar, dia adalah Quran, dia adalah Quran, maka kita kena ada wudu dah dalam mazhab Syafi'i. Dalam Imam Ahmad tidak ada masalah. Nak sentuh tak ada masalah. Jadi cara kaedah untuk tu kebanyakannya ulama mencadangkan kita bakar supaya jangan kita buang macam tu. Kerana ayat Quran afdalnya bakar. Mungkin ada cara lain, kalau ada lebih elok dari cara lain boleh. Boleh, tak ada masalah. Jangan kita buang macam tu je. Macam recycle, yang kita nak buang Quran, kita pergi kat recycle, kita letak, buang sama dengan majalah dan khabar lama, kita buang macam tu. Cara macam tu tak boleh, tidak menghormati Al-Quran. Jadi kita kalau boleh, ayat Quran tu dikumpulkan satu tempat dan sama ada dibakar ke sebagainya. Kalau ada alternatif lain yang lebih bagus, boleh, tak ada masalah. Yep, ada soalan lain? Muslimah ada soalan? Muslimah semua faham tak ada masalah InsyaAllah. Jadi dalam hadis ini menceritakan tentang sentuh Al-Quranul Karim, maksudnya kena ada wudu. Yep. Dia berkaitan tentang wanita dalam keadaan uzur haid contohnya. Boleh tak membaca Al-Quranul Karim? Adakah boleh ataupun tidak membaca? Dan asal ada larangan Nabi SAW membaca ayat Al-Quran bagi orang janabah. Baca ayat Al-Quran dasarnya adalah dilarang. Cuma di sana ada yang dibenarkan walaupun ayat Quran, tetapi dibenarkan membacanya atas dasar niat. Contohnya niat nak zikir. Saya buat contoh niat zikir kalimah ataupun doa. Contohnya kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mazhab Syafi'i dia adalah satu ayat daripada ayat Al-Fatihah. Kita nak makan, oh perempuan dalam keadaan haid, boleh tak baca Bismillahirrahmanirrahim nak makan? Boleh. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim makan. Ini ayat Quran. Haram baca ayat Quran. Maka ulama menyatakan sekiranya bacanya kerana niat nak baca ayat Quran haram. Tapi kalau bacanya atas dasar niat zikir, zikir sebelum makan, baca doa doa sebelum makan, zikir ataupun doa dibenarkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ini adalah doa dan dia adalah ayat Quran. Kalau dibaca ayat ini atas dasar doa, maka dibenarkan walaupun dia dalam keadaan janabah. Tapi kalau bacanya niat baca Quran, maka hukumnya haram. Maka daripada inilah ulama sebahagiannya menyatakan harus bagi wanita, contohnya pelajar-pelajar hafizah yang hafal Quran, mereka boleh mengulang Al-Quran atas dasar niat tadilah, niat zikir, atas dasar niat bacaan zikir. Maka untuk memudahkan menjaga hafalan, ini adalah pandangan ulama. Dan ada di sana ulama yang bercanggah yang menyatakan tak boleh, kerana dasarnya, dalilnya Nabi SAW mencegah daripada membaca ayat Quran, maka tak boleh baca. Jadi ini adalah kita katakan ikhtilaf ulama.
Kalau orang siapa yang berpegang kepada pandangan menyatakan boleh dengan niat zikir, maka boleh. Kalau dia pegang pandangan tu. Kalau dia pegang pada pandangan tak boleh, maka jangan. Terserah pandangan. Jadi saya tak boleh memaksa tuan-tuan pegang mana-mana pandangan. Cuma dari segi untuk tuan-tuan tahu, nak tahu yang mana lebih rajih, tu kena satu dipanggil muqarrar, dipanggil fiqhul muqarin, fiqh perbandingan, dan dalam tu akan adanya tarjih. Maka masa tu boleh tuan-tuan boleh buat perbandingan, dipanggil fiqhul muqarin, perbandingan fiqh. Nanti mazhab Syafi'i dalam bab ni, contohnya bab sentuh Al-Quran, Imam Syafi'i kata wajib ada wudu, Imam Ahmad kata tak perlu. Maka buat perbandingan fiqhul muqarin, yang mana lebih hampir lebih kuat, lebih tepat. Itu dalam fiqhul muqarin. Nanti dia ada kaedah dia, sampailah tarjih. Dia ada kaedah-kaedah dia, maratib dia, barulah kita katakan dalam bab ini yang rajihnya adalah sekian-sekian, mazhab ini, rajihnya mazhab ini. Jadi itu dalam fiqhul muqarin. Kita ni lebih kepada fiqh sebagai asas dulu. Okey, ada soalan lain? Okey, dalam sentuh Al-Quran, mushaf dan mazhab Syafi'i adalah wajib kena ada wudu. Imam Ahmad menyatakan tidak perlu ada wudu, tetapi wajib suci daripada hadas besar. Ijma' dasarnya, ijma' ulama menyatakan wajib seseorang untuk sentuh Quran kena suci daripada hadas besar. Itu adalah ijma'. Imam Syafi'i pun kata wajib, Imam Ahmad pun kata wajib, yang lain semua kata wajib. Tapi dalam bab sentuh Quran kena ada wudu, suci daripada hadas kecil, ikhtilaf. Imam Syafi'i kata ya, kena suci daripada hadas kecil, kena ada wudu, wajib. Imam Ahmad kata tak, tak wajib. Bab itu adalah ikhtilaf. Hadis yang ke-seterusnya, hadis yang ke-12, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi, rawahu al-Imam Muslim wa mu'allaqahu al-Bukhari. Yang bermaksud diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya telah berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada tiap-tiap masa. Hadis ini umum. Hadis ini adalah umum, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam zikir kepada Allah Azza wa Jal setiap masa, setiap keadaan. Kalau kita fahami dalam hadis ini, janabah pun Nabi zikir juga. Hadis ini umum, tetapi di sana ada pengecualian, taksis. Hadis ini adalah umum, di sana ada hadis yang lain di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang dalam janabah tidak boleh membaca Quran. Dalam hadis ini, sebagaimana As-Sana'ani menceritakan bahawa yang dimaksudkan wal muradu bi kulli ahyanihi ma'zumuha, kama qala Allah Ta'ala yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yang dimaksudkan hadis ini adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam As-Sana'ani, yang dikehendaki adalah untuk menerangkan maksud firman Allah Subhanahu wa taala, iaitu orang-orang yang menyati Allah dalam keadaan berdiri dan dalam keadaan duduk dan dalam keadaan baring. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir menyati kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, duduk, baring. Maksud menyati ni macam mana? Maksudnya kalau kita lihat Rasulullah apabila nak tidur dia akan baca bismillah, bismikallahumma ahya wa amut. Nabi bangun daripada tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Banyak lagi doa. Nabi nak pakai baju, Nabi baca doa. Nabi nak keluar rumah, Nabi baca doa. Setiap tingkah laku Nabi keluar rumah, kaki kanan, kaki kiri masuk kaki kanan, benda semua masuk tandas kaki kiri. Keluar kaki kanan, Nabi baca doa. Semua benda tu adalah zikrullah.
dinamakan zikir. Ya, doa itulah dinamakan zikir. Ingat kepada Allah. Alhamdulillah, ghufranaka alhamdulilladzi azhaba anni wa afani. Keluar bertandas, itu pun zikir. Masuk tandas, keluar tandas pun zikir juga. Masuk masjid, keluar masjid. Makan, habis makan, tengah makan, Nabi nak mulakan makan, bismillahirrahmanirrahim. Habis makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Itu semua zikir. Jadi setiap ketika, setiap keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam zikir. Walaupun Nabi dalam keadaan junub, maka terkeluar daripada yang dimaksudkan baca Quran. Adapun zikir, dalil ini menunjukkan zikir boleh. Sebab itulah yang ulama menyatakan boleh baca Quran walaupun untuk dalam keadaan junub, dalam keadaan haid. Baca Quran boleh atas dasar niatnya zikir, dibenarkan. Berdalilkan di antaranya hadis inilah. Nabi SAW zikir walaupun dalam keadaan junub. Di antaranya lagi, walaupun keadaan junub, Nabi sunat untuk ambil wudu. Ambil wudu disunatkan baca bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada masalah. Jadi orang yang dalam keadaan junub, dia boleh berzikir, tak ada masalah. Dengan syaratnya zikirlah, jangan baca ayat Al-Quranul Karim. Terutamanya wanita. Saya sebut orang perempuan, ketika dia dalam keadaan wudu, haid, yang pertama dia tak boleh semayang. Yang kedua, dia dalam keadaan azab. Yas'alunaka 'anil mahid qul wa fihi qul yas'alunaka 'anil mahid qul huwa azab. Azab, darah kotor, dalam keadaan kotor. Jadi orang perempuan yang pertama, hubungan dia dengan Allah tu agak, sebab tak solat, maka hubungan dia agak kurang. Sekiranya dia tak zikir, putus hubungan lah. Jangan kata bila dalam keadaan junub, dalam keadaan haid, nifas dan sebagainya, tak boleh semayang, dia terus putus hubungan dia dengan Allah. Tak zikir, tak apa, semua tak apa, putus. Sebab itulah syaitan disuka darah. Iblis, jin disuka iblis, suka darah. Perempuan dalam keadaan haid, nifas dan sebagainya, lagi-lagilah anak dara yang haid ni mudah kena gangguan, mudah kena rasuk dengan jin. Lagi-lagilah kalau dia tak pandai jaga, dia buang merata, tak jaga kebersihan dan sebagainya, mudah. Kerana syaitan dia akan datang, buang darah tu merata tempat ke sebagainya. Itulah makanan jin kufar, jin-jin kafir, dia akan makan darah tu. Jadi dia akan mengikut. Jadi perempuan walaupun dia dalam keadaan haid, jangan tinggal zikir. Biar hubungan dia dengan Allah tu sentiasa zikir. Banyak zikir, contohnya zikir selepas subuh, zikir sebelum bukrata wa asila, di antara selepas subuh ataupun sebelum maghrib. Itu di antara disunatkan kita zikir. Dan di antara zikir banyak, zikir maksur, ada zikir-zikir munajat yang dikarang oleh ulama. Kalau pilihannya afdalnya zikir maksur lah, zikir yang wurud daripada ayat Al-Quran, wurud daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadikan zikir amalan. Jadi wanita-wanita boleh jadikan zikir. Walaupun zikir itu kadang-kadangnya dia merupakan ayat Quran. Saya buat contoh. Contohnya maksurat. Maksurat yang dikarang oleh Hasan Al-Banna. Jadi dalam maksurat, ada tak surah Al-Baqarah? Ada tak surah Al-Fatihah? Ada permulaannya. Ada tak surah Al-Baqarah? Ada. Qul huwallahu ada, Qul a'udzu birabbin nas ada. Walaupun dalam maksurat itu adanya ayat Quran, kalau kita baca atas niat zikir, dibenarkan. Dalilnya atas ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam ala kulli ahyanihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Umum. Sama ada dalam keadaan suci ataupun janabah. Maka ulama menyatakan dengan niat zikir. Kalau niat baca Quran adalah tahrim, adalah haram. Ada soalan? Ya. Saya tak dengar sekejap. Okey, apakah hikmah dia? Bagus, soalan yang sangat bagus. Al-Quranul Karim adalah wahyu daripada Allah dan dia merupakan sumber perundangan dalam Islam dan sumber syar'i
Adilatu syar'iyah, ranking yang pertama. Al-Quran, As-Sunnah, ijma', qiyas, ijma' ulama. Ijma' dan qiyas. 4 ini adalah adilatu syar'iyah, usul dalam usul fiqh. Inilah ranking yang pertama sekali Al-Quran. Jadi persoalan tadi, apakah hikmah sebalik adanya nasakh dan mansukh? Dari segi hikmahnya, pada permulaan Islam ni, itulah hikmah. Dalam Islam ni ada tadarruj. Dalam pensyariatan Islam ni ada tadarruj, berperingkat. Macam kanak-kanak kita lihat, Allah cipta kanak-kanak. Pada permulaannya Allah tak taklif dia terus hukum yang berat, besar pada cakap dia terus wajib sembahyang. Tak. Dia ada peringkat. Mula-mula Nabi suruh apa? Suruh ajar anak kamu ketika umurnya 7 tahun solat. Ajar aja. Kalau ditinggal jangan rotan. Dan rotan apabila umurnya sampai 10 tahun. Dan wajib solat ketika dia sudah baligh. 10 tahun, kalau rakyat Malaysia kita ni belum baligh lagi. Jadi dekat situ kita lihat hikmahnya adalah tadarruj, berperingkat. Macam tu Al-Quran, pada peringkat awalnya dekat Madinah, dekat Arak ini tidak diharamkan lagi pada permulaan Islam. Jadi Islam ini adalah hikmahnya, ketika itu kalau Allah haramkan, mungkin umat Islam masa itu tak mampu lagi, ataupun Allah untuk meringankan bebanan kepada sahabat-sahabat, Allah benarkan dulu. Macam juga pada peringkat awal dalam Islam, wanita apabila kematian suami, dia kena dipanggil mengabung, ni jaga iddah dia. Dia tak boleh keluar, tak boleh berhias dan sebagainya selama setahun. Setahun pada awal hukumnya. Bergabung setahun. Selepas itu turun ayat 4 bulan 10 hari. Ayat ini meminda meringankan. Jadi hikmah dia adalah meringankan. Dan begitu juga pada hukum pada peringkat awal wasiat dalam harta pusaka. Orang yang setiap orang Islam wajib, idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Diwajibkan orang Islam ni pada peringkat awal wajib kena buat wasiat. Saya sakit nak mati dah ni, kena buat wasiat. Wajib. Hukum pada peringkat awal wajib buat wasiat. Hukum wasiat pada peringkat awalnya adalah wajib pada permulaan Islam. Jadi pembagian harta pusaka mengikut wasiat pada peringkat awal. Bila berlaku, ada tak orang mati sehat, segar-segar tiba-tiba mati? Ada tak? Ada. Ada sahabat-sahabat saya pergi berjihad, mati, tak sempat buat wasiat dan sebagainya. Maka Allah turun ayat selepas itu, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Dipanggil ayatul mawarith, ayat-ayat faraid. Ayat ini meminda hukum wasiat. Maka tak wajib. Kalau orang tu tak sempat wasiat pun, tak buat wasiat pun, akan ikut hukum faraid. Tak wajib dah buat wasiat, kerana untuk meringankan bebanan. Contoh lagi hukum sebelum ini, dalam peperangan Allah mewajibkan 1 lawan 10 hukumnya wajib. Kalau contohnya musuh kita ada 10 orang, kita ada seorang, wajib kena perang. Walaupun kita seorang, musuh kita 10 kali ganda, wajib berperang. Itu pada peringkat awal. Selepas tu Allah datangkan kurang. Allah datang ayat selepas itu 1 lawan 2 saja. Maksudnya kalau orang 10 orang, kita ada seorang, tak wajib pergi lawan. Kalau ada 2, ya wajib, untuk meringankan. Itu di antara hikmahnya adalah untuk meringankan. Bukan maksudnya Al-Quran ni, kenapa Al-Quran ni kan wahyu kepada Allah, tapi kenapa perlu dipinda-pinda? Adakah tak sempurna Islam ni? Tidak. Islam ini adalah sempurna, tetapi Al-Quran datang tu peringkat itu adalah untuk meringankan pada ketika itu. Sebab itulah Islam
hendak melaksanakan perundingan Islam, mesti ada tadarruj. Contohnya nak melaksanakan hukum, mesti ada tabayun dulu, penerangan dulu, dan adanya saddu dzara'i. Contohnya kita nak laksanakan hukum-hukum enactment syariat Islam, contohnya dalam masa sama kita tak tutup pintu-pintu maksiat ni. Contoh apa? Kita masih buka lagi pusat perjudian, pusat pelacuran, dan kita nak laksanakan hudud, benda ni kita buka lagi. Bila kita tanya kenapa? Nak uji keimanan. Tak boleh, kena tutup tu dulu. Tutup, dah tak ada dah sadr dzara'i dulu, baru kita dah hakim, ketua negara baru boleh jatuhkan hukum. Sekiranya benda ni kita masih buka lagi dan kita nak laksanakan, tak boleh. Sebab apa? Kita membenarkan orang buka pusat perjudian, pusat pelacuran, kita benarkan, dan kita nak ambil hukum orang yang pergi situ. Boleh nampak tak? Maka tak boleh. Kita benarkan arak dan kita nak hukum orang yang minum arak. Kenapa kamu benarkan? Nak menguji keimanan kamu. Bukankah Allah kata wala nabluwannakum bisyai'in, kami akan uji kamu dengan sesuatu. Maka kami pun nak uji. Tak boleh. Ini Allah lain. Kita tak boleh buat. Kena tutup dulu. Itu dipanggil sadr dzara'i. Jadi dalam hikmah dia adalah untuk meringankan. Dalam Islam ni ada tadarruj. Jadi Al-Quran nasikh masuk itu salah satunya adalah tadarruj, berperingkat. Ada soalan lain? Ada, kita baca satu lagi berkaitan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla wa lam yatawadda, akhrajahu Darul Qutni. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bercanduk dan bersembahyang. Bercanduk, ihtijamah ni berbekam. Dalam ni ditulis bercanduk. Itu terjemahan dia. Maksudnya berbekam, ihtijam. Hijamah ni bekam. Bekam ada dua cara. Satu bekam buang angin, satu lagi bekam buang darah kotor. Yang dimaksud kat sini buang darah kotor. Dan bekam ini adalah sunnah Rasulullah. Dan bekam boleh sama ada bekam dekat kepala ataupun daripada badan. Orang yang selalu sakit migrain, sakit kepala, dia boleh bekam kat kepala. Dia ada kena pergi jumpa pakar lah, orang yang pandai bekam lah. Yang silap bekam sendiri, hilang pula. Jadi dia ada kaedah dia. Biasanya dia akan ditarik dulu. Kalau zaman dulu mungkin dia guna tanduk, dia ada cara kaedah dia, ataupun guna bakar sedut tu zaman dulu. Zaman sekarang dah teknologi dipakai yang macam tembak tu kan, disedut tu kan, pam tu disedut. Biasanya disedut dulu, nanti darah beku tu dah akan kumpul, dicabut tu baru dia ambil jarum ke ataupun tu dia akan sama ada biasa jarum lah, dia akan cucuk dan dibekam kali yang kedua. Kali kedua tu baru keluar darah. Darah tu kalau orang tu ada penyakit, kita boleh tengok darah tu terus hitam, terus beku, terus hitam. Darah biasa kalau kita ni dia akan warna merah biasa, ni hitam terus. Saya pernah tengok orang yang bekam ni, darah dia hitam betul-betul. Jadi buang tu hitam. Jadi bekam ada sunnah Rasulullah. Hukum kat sini Nabi di mana Ibn Abbas menyebut, Anas bin Malik menyatakan Rasulullah tidak ambil wudu. Selepas Rasulullah bekam, Nabi pergi solat je, tak ambil wudu. Jadi bekam tidak membatalkan wudu. Bekam tidak membatalkan wudu. Jadi bekam walaupun keluar darah tidak batal. Ulama mengambil, ulama perubatan, fiqh perubatan, diambil daripada ini, diistimbatkan orang dema darah. Dema darah batal tak wudu? Tak batal. Dikiaskan dengan bekam. Bekam keluar darah, dema darah keluar darah juga, maka tidak batal. Ini dikiaskan kepada derma darah.
bekam ni dibuang darah kotor. Kita derma ni memang tak buang darah kotor, tapi dikiaskan keluar darah. Kita nak ambil elah kat situ, keluar darah. Satu darah kotor, darah baik tu tak kira lah. Yang kita nak ambil kat sini keluar darah. Jadi keluar darah tak batal wudu. Darah keluar daripada hidung, tak batal. Terluka, kena pisau, keluar darah, tak batal. Sebab di mana Rasulullah bekam keluar darah, tak batal. Maksudnya apa pun yang keluar darah keluar tak batal. Tapi sekiranya darah keluar daripada dua kemaluan, saluran dubur ataupun kubul, batal. Boleh faham sama ada kemaluan ataupun dubur ataupun kubul, darah keluar dari situ batal. Tapi kalau darah keluar daripada mulut, gigi, telinga ke mata ke mana-mana, tak batal. Walaupun disengajakan. Contohnya bekam disengajakan, bukan benda tak sengaja. Sama dicocok, dikeluarkan darah, dibekam, itu adalah dibenarkan. Tidak. Dan bekam ini adalah satu sunnah Rasulullah. Tuan-tuan boleh bekam, sama ada bekam di badan ataupun di kepala. Bekam juga di antara alternatif kaedah cara untuk buang sihir. Salah satu cara. Ini banyaklah. Dan bekam ini juga di antara cara untuk buang sihir juga. Dalam perubatan ada untuk membuang sihir, cara berbekam ada juga. Bekam ni di antara cara boleh juga. Jadi hukum berbekam tidak batal wudu. Di mana hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil bekam, lalu Rasulullah tidak ambil wudu. Nabi semayang tanpa memperbaharui wudu. Ada soalan? Muslimat, ada soalan? Rasa hadis ini sebagai hadis last kita pada malam ni, insya-Allah. Minggu akan datang kita akan sambung berkaitan hadis yang seterusnya, perkara yang membatalkan wudu. Dalam mazhab Syafi'i, perkara yang membatalkan wudu boleh kita kata rumuskan, kita simpulkan 6 perkara. Yang pertama, menyentuh wanita, laki atau perempuan bersentuhan tanpa ada lapis, tanpa ada lapik. Keluar sesuatu daripada dubur ataupun kubul, keluar sesuatu, tak kira apa pun, sama ada ulat, cacing ke apa ke, keluar, batal. Dubur kubul, batal. Tidur, batal. Hilang akal, batal. Sentuh kemaluan, batal dalam mazhab Syafi'i. Murtad, batal. Orang tu murtad, lepas tu masuk Islam, batal. Kena ambil wuduk semula. Itu adalah mazhab Syafi'i. Jadi dalam rumusannya, dalam mazhab Syafi'i 6 perkara ni. Adapun Imam Ahmad Hambali, sentuh perempuan tak batal. Makan daging unta, batal. Abu Hanifah, sedawa, batal. Jadi yang kita baca hadis dulu ini, dalam mazhab Syafi'i tak. Dan ada yang sebagai ulama menyatakan pandangan yang kita baca lagi, ada yang berpandangan mandi jenazah batal, pikul jenazah batal. Itu mazhab lain, bukan Syafi'i. Syafi'i yang 6 saya sebut tadi, ini mazhab lain. Dan tidur dan duduk. Hadis insya-Allah minggu depan. Duduk, maksud duduk, ada hadis yang kita baca sebelum ni pun ada, di mana Nabi sahabat menunggu sembahyang Isyak, duduk terangguk-angguk kepala mereka. Tidur dalam keadaan angguk-angguk, dan kami tak memperbaharui solat. Tak memperbaharui wudu. Maksudnya tidak batal apabila duduk tetap punggungnya. Kalau tidur tidak tetap punggung, batal. Hadis insya-Allah minggu depan kita akan sambung. Hadis tu ada. InsyaAllah saya rasa cukup untuk minggu ini. Akan datang kita sambung. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.